Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen 21 Februari 2023 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Yang di-Petua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul bakal membuat keputusan mengenai kenyataan dikeluarkan Ahli Parlimen Kapar Dr. Halimah Ali yang didakwa mengelirukan Dewan berkaitan menu rahmah esok. Perkara mengenainya dibangkitkan Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Calvin Yi Li Huan mengikut Peraturan Mesyuarat 36/12 susulan kenyataan Dr. Halimah pada 14 Februari lepas ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja. Beliau telah mengeluarkan kenyataan semasa perbahasan bahawa menu ramah boleh mengakibatkan beberapa penyakit terutamanya kanser, autoimun dan autisme. Kenyataan tersebut tidak benar, tidak bertanggungjawab kerana bukan saja tidak berdasarkan fakta dan sains tetapi lebih lagi yang mungkin mengakibatkan salah faham ataupun stigma kepada komuniti autisme dan juga masyarakat OKU. Yang di-Petua Dewan kemudian memberi penjelasan ini. Saya akan lihat handset dan saya akan study tengok. Kemudian besok saya akan juga buatkan ruling itu sama ada untuk memanggil kapar atau tidak. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bakal membuat perkara sama berhubung isu dibangkitkan Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya mengenai kenyataan Wakil Kubang Kerian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkaitan titah diraja yang disifatkan menghina majlis. Raya membangkitkan isu tersebut mengikut Peraturan Mesyuarat 36/4 yang menyatakan adalah menjadi kesalahan bagi ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan atau membuat pernyataan yang seksis. Dan dalam perbahasan beliau telah menghina majlis. Bayangkan bagi fikiran saya menghina Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Bila menyatakan bahawa titah tuanku itu adalah sesuatu yang disediakan oleh kerajaan. Bagi saya, ketika kita membahas, itu adalah titah tuanku dan kita sepatutnya menjunjung kasih. Terdahulu pada sesi perbahasan di sebelah pagi, sidang Dewan Rakyat kecoh apabila Tuan Ibrahim dan RSN Raya bertikam lidah susulan kenyataan timbalan Presiden PAS itu bahawa teks titah diraja disediakan Kabinet. Perbahasan titah diraja menyaksikan isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP terus menjadi tumpuan Ahli Parlimen dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap kerajaan mempertimbangkan permohonan golongan memerlukan pengeluaran berkenaan. Ahli Parlimen Bera ini mencadangkan ia boleh dilaksanakan menerusi pengeluaran bersasar dengan syarat ditentukan oleh kerajaan. Belum ni kita telah pun membenarkan 4 pengeluaran KWSP. Ini penutup ni. Iaitu Air Lestari, Air Sinar, Air Citra, pengeluaran khas KWSP berjumlah 145 bilion yang melibatkan 1.8 juta pencarung sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Yang terkesan besar mungkin KWSP itu sendiri. Kerana KWSP menggunakan pelaburan ataupun simpanan daripada pencarum untuk menjalankan perniagaan mereka. Dengan pengeluaran ini mungkin mengurangkan ruang untuk mereka berniaga. Tetapi saya percaya pengeluaran ini hanya melibatkan jumlah kecil daripada keseluruhan aset dan di bawah pengurusan KWSP yang kini sudah mencecah hampir 1 trilion ringgit. Datuk Seri Ismail Sabri juga yakin keutuhan KWSP tidak terjejas sekiranya pengeluaran khas berikutnya oleh pencarum dibenarkan selepas ini.
Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyarankan Lembaga Tabung Haji TH mengkaji semula tempoh masa berada di Tanah Suci bagi menyerap kenaikan kos menunaikan ibadah haji. Beliau mencadangkan 4 pakej berbeza yang boleh ditawarkan agar jemaah haji tidak terbeban kos yang meningkat dan TH pula tidak menanggung subsidi terlalu besar. Sekiranya tempoh dapat disingkatkan, beliau percaya kos menunaikan haji turut berkurangan menyebabkan lebih ramai umat Islam terutama golongan B40 mampu menunaikan ibadah tersebut. Hari ini jangka masa sehingga 40 hari bagi yang mengikuti jemaah haji melalui tabung haji. Oleh itu saya mencadangkan pilihan. 4 pilihan kepada jemaah haji untuk menunaikan haji, iaitu 4 pakej yang berbeza, iaitu 14 hari, 21 hari, 30 hari dan seperti sekarang 40 hari. Jadi jemaah haji boleh membuat pilihan mereka. After all, dengan izin lebih-lebih lagi, rukun haji boleh dibuat dalam masa 4 hari sahaja. Kalau 14 hari ada masa lagi untuk ziarah ke Madinah, mengerjakan umrah dan sebagainya. Selain itu, cadangan berkenaan juga memudahkan jemaah merancang permohonan cuti seperti tidak perlu bercuti terlalu lama bagi menunaikan ibadah haji. Datuk Seri Ismail Sabri juga mencadangkan agar Akta Tabung Haji 1995 dikaji dan dipindah semula. Ini kerana akta tersebut sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan situasi semasa. Kementerian Pendidikan Tinggi harus memberi tawaran kemasukan terus ke universiti dan institusi TVET mengikuti kursus STEM kepada pelajar lepasan SPM aliran sains yang layak. Cadangan disuarakan Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin bagi memastikan negara tidak ketandusan graduan serta tenaga kerja bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik juga teknikal dan vokasional. Zizing juga menyatakan cadangan mengenai penetapan gaji minimum kepada graduan lepasan kedua-dua bidang berkenaan. Gaji minimum ini untuk fresh grad STEM seharuslah ditetapkan pada lingkungan RM5,000 sebulan. Manakala graduan STEM TVET haruslah dalam lingkungan RM3,000 sebulan. Beliau turut mencadangkan agar semua kursus berkaitan dua bidang tersebut diberikan secara percuma. Jangan risau, kerajaan akan mendapat cukai yang lebih tinggi daripada graduan-graduan STEM pada masa-masa yang akan datang apabila mereka bekerja dan membayar cukai. Katanya pendekatan radikal perlu diambil bagi memastikan anak muda negara memperoleh pekerjaan berkualiti untuk masa depan yang lebih baik. Tourism Malaysia disaran menjadi badan berkanun yang mempunyai autonomi bagi memudahkannya bergerak dan membuat keputusan. Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wancik berpandangan badan itu tidak perlu lagi diletakkan di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta mempunyai ketua pegawai eksekutif sendiri bagi merencana program mempromosikan pelancongan negara. Kita boleh lihat contoh seperti Tourism Authority of Thailand, TAT, ataupun Singapore Tourism Board. Mereka bergerak dengan sendiri. Menurutnya lagi, negara juga harus cepat bertindak seiring perkembangan teknologi termasuk pendekatan metaverse dan khidmat home-based agent bagi menyemarakkan industri. Saya ingin ingatkan kita semua. Wakil Kubang Krian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika mengambil bahagian pada sesi perbahasan Tita Diraja mencadangkan agar kerajaan membantu pihak operator air di negeri-negeri yang berdepan kesukaran keuangan akibat peningkatan kos. Operator air ini sebenarnya berdepan dengan keadaan keuangan yang sangat serius. Bahkan ada di antara operator-operator air ini tidak mampu nak bayar bil elektrik bulanan pun. Ya, yang menyebabkan hutan elektrik tertunggak sampai ratus juta ringgit. Namun di waktu yang lain kerajaan menyediakan pampasan kepada TMB
bila kerajaan bersetuju untuk tidak menaikkan tarif. Saya fikir sampai masanya kerajaan pusat mempertimbangkan peruntukan khas kepada operator-operator air yang berdepan dengan keadaan yang sangat kritikal. Kita menyekat dan mempertimbangkan tentang kos yang meningkat setiap tahun. Usaha untuk memperkasa ekonomi masyarakat luar bandar turut dibahaskan. Wakil Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab mengharapkan kesejahteraan masyarakat luar bandar dapat ditingkatkan sekaligus berupaya menjadikan kumpulan sasar lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Orang asal Sarawak dan Sabah serta masyarakat orang asli dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh meliputi pembangunan ekonomi, modal insan dan infrastruktur. Infrastruktur yang berkualiti dan perhubungan akses luar bandar perlu ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan, utiliti, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etnik akan dapat ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Tindakan tegas perlu diambil tanpa melindungi mana-mana pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM, polis dan lembaga hasil dalam negeri terus menjalankan siasatan rapi melibatkan isu Pandora Papers atau kertas Pandora. Tambah beliau, beberapa penama yang terlibat adalah mereka yang pernah memegang jawatan dalam kerajaan. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, maka itu boleh dicabar sebagai penyalahgunaan kuasa ataupun dikatakan motif politik. Tetapi kalau wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan kemudian dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita, itu maknanya membawa porak-poranda dan malapetaka kepada negara. Nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers itu mencecah 3,000 orang. Ada yang sahih, ada yang peniaga. Tetapi kita tumpu kepada tokoh-tokoh politik besar seperti mana saya sebut, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-menteri yang sebenarnya dipercayai menyalahguna kuasa mereka, memunggah kekayaan semasa mereka punya kuasa. Jumlah wang yang dibawa keluar dari Malaysia untuk disembunyikan di bank dan akaun luar pesisir antara yang tertinggi di dunia. Menurut Perdana Menteri, pendedahan itu berdasarkan laporan dari Kewangan Global, GFI, Pandora Papers Panama dan Pandora Papers. Ada yang disebut yang besar seperti negara China atau Arab Saudi dan beberapa negara lain, tapi Malaysia itu di tingkat atas. Maknanya wang yang dibawa keluar dari Malaysia itu dari sumber-sumber yang dianggap illicit, haram, kebanyakannya, saya tidak boleh mengatakan semua, ini terserah kepada Badan Penyiasatan, itu agak terlalu tinggi bagi negara ini. Tapi saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat bahawa dari sudut badan-badan yang telah melapor kepada saya bahawa arahan daripada saya itu jelas. Jangan ambil sambil lewa tindakan ini dan biarlah ini sebagai pengajaran dan negara tidak mampu lagi mengizinkan hal ini diteruskan. Yang telah pun diucap oleh Ketua Pembangkang, soalan saya ialah dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan tidak akan mengganggu proses undang-undang melibatkan jemaah menteri yang terlibat kes mahkamah. Ini seiring prinsip Malaysia Madani yang jelas beliau menekankan tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan sekaligus tidak akan bertolak ansur dengan perbuatan rasuah. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal walaupun saya tahu saya
kutuk oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti termasuk dari Parti Keadilan sendiri. Saya tidak akan boleh menjamin parti saya ini 100% bersih seperti mana orang belah sana kadang bicara kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan, kerana bagi saya Madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak bawa, nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi, tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah. Tegas beliau lagi, perkara itu diserahkan kepada mahkamah berdasarkan pendakwaan. Baik, beberapa cadangan pembangunan semula kampung baru yang dikemukakan kerajaan sebelum ini ditolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebaliknya memberi jaminan pentadbirannya akan mencari kaedah lain tanpa meminggirkan kepentingan orang Melayu di kawasan itu. Beliau meminta diberi ruang sepenuhnya untuk mengkaji semula isu tersebut dengan turut mengambil kira pandangan masyarakat di kampung baru. Ada cadangan untuk mengadakan proses jual beli dengan tanggungan kerajaan mencecah 6-7 bilion ringgit yang tidak mampu dikendali oleh kerajaan sekarang. Ada cadangan untuk membawa syarikat-syarikat swasta membangunkan, tapi menjejaskan kepentingan kedudukan orang Melayu yang di bawah Malay Agriculture Settlement. Ada cadangan untuk mengadakan proses leasing, maknanya boleh penduduk di kampung baru lease. Saya tidak fikir ini semua wajar. Apapun kita lakukan, kita harus kembali, dan saya akan percaya saya akan bincang semula dengan mantan Menteri Wilayah Persekutuan dan sebelum ini, dan memastikan pembangunan berjalan, tetapi kepentingan masyarakat Melayu di Kampung Baru tetap dipertahankan. Silakan. Pelaksanaan konsep Malaysia Madani bersifat menyeluruh dan adil kepada semua rakyat. Jelas Perdana Menteri biarpun istilahnya berunsur Islamik, namun nilai di sebaliknya merangkumi konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Ini termasuk nilai ihsan yang mengambil kira kebajikan masyarakat meliputi isu kemiskinan tanpa mengira bangsa dan agama. Saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat dan rakan-rakan kita yang bukan Islam, jangan rasa gementar oleh kerana istilah itu nampak kearaban. Memang istilah Madinah itu dan Madani itu istilah asal Arab. Tetapi takkan saya nak pakai, kalau saya pakai jadi Inggeris, democratic accountability, dia jadi betul. Kalau sebut Madani, dia jadi tak betul. Dia tak boleh juga. Jadi kita jangan prasangka kerana asalnya itu dari segi konsep Islam. Tapi saya ingin berjaminan di Malaysia dan konsep Madani, dia tetap untuk rakyat Malaysia keseluruhannya dan tetap keadilan bagi semua rakyat di negara kita. Kementerian Dalam Negeri KDN berhasrat memperluas penggunaan kamera badan kepada agensi penguatkuasaan lain. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah memberitahu Jabatan Imigresen, Jabatan Penjara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan turut dicadang menggunakan kamera badan. Buat masa ini, PDRM dan KDN telah menyiapkan prosedur operasi standard penggunaan kamera badan terhadap anggotanya dan akan mengadakan latihan penggunaan. Kerana sebuah agensi ini juga berurusan dengan masyarakat. Dan tentulah data-data yang kita perolehi daripada kamera badan ini boleh digunakan pakai dalam apa juga keadaan, termasuklah bukti-bukti di mahkamah dan sebagainya. Saya adalah kita faham tentang
Setakat 20 Februari lalu, Kementerian Luar telah menerima 572 laporan berkaitan warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket jenayah job scam di luar negara. Daripada jumlah itu, seramai 382 mangsa berjaya diselamatkan, 21 mangsa sedang ditahan di depo tahanan sebelum dibawa pulang, sementara 169 mangsa lagi sedang dikesan. Kepada usaha-usaha yang berterusan antara Ia hasil sinergi bersepadu menerusi jawatankuasa khas yang diketuai Kementerian bersama 10 agensi berkaitan, juga kerjasama dengan kedutaan besar Malaysia di Thailand, Kemboja, Laos dan Myanmar. Selaku peneraju Task Force, KLN akan terus memantau dan menyelaras usaha menangani isu job scam ini, serta menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya dari semasa ke semasa kepada semua mangsa warga negara Malaysia yang terlibat, termasuk mengadakan lawatan ke depo dan pusat tahanan untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia yang berada di sana, membantu dalam penyaluran kiriman wang dari keluarga atau waris kepada mangsa dan menyediakan dokumentasi untuk proses penghantaran pulang. Gaji permulaan yang diterima pegawai perubatan grade UD41 jauh lebih tinggi berbanding skim perkhidmatan lain di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional dalam perkhidmatan awam. Malah pegawai dan pakar perubatan diberikan kenaikan pangkat lebih cepat melalui time-based promotion. Peningkatan laluan kerjaya yang lebih baik. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, pengajian kepakaran sarjana perubatan atau sarjana pergigian turut ditawarkan dengan kemudahan cuti belajar bergaji penuh dan hadiah latihan persekutuan. Sementara itu, bagi pegawai kontrak pula, penggajian kepakaran ditawarkan melalui latihan kepakaran Parallel Pathway. Kementerian Kesihatan melalui agensi pusat akan terus berusaha untuk menambah baik insentif dan kemudahan sedia ada dari masa ke semasa. Penambahbaikan yang dilaksanakan kementerian walau bagaimanapun tidak akan menghalang pegawai daripada berhijrah dan bekerja di tempat lain. Isu penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan adalah isu universal. Dengan izin, perkara ini perlu dilihat secara meluas dan turut berlaku dalam semua bidang pekerjaan yang lain dan bukan sahaja dalam bidang perubatan. Sehingga 31 Disember lalu, 4,333 pegawai perubatan kontrak telah dilantik tetap dan 20,330 pegawai masih berkhidmat secara kontrak. Bagi tahun ini, sebanyak 4,263 kekosongan jawatan tetap ditawarkan untuk diisi pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga SPA. Pelantikan tetap pegawai perubatan kontrak ini dijangka selesai pada Julai ini. Dalam pada itu, usaha mempertingkat kemahiran belia di luar bandar adalah antara fokus KBS. Jelas Timbalan Menterinya, ia dilaksana menerusi 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan berkenaan di seluruh negara. Program memberi tumpuan khas kepada belia luar bandar di bawah kategori tidak berpendidikan, tidak bekerja dan tiada latihan kemahiran. Di bawah Dasar Belia Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan, kita memberikan fokus penting terhadap terutama sekali golongan belia di kawasan luar bandar, khususnya yang dikategorikan sebagai need, not in employment, education and training. Pada tahun 2023 ini, KBS melalui 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan (ILKBS) di seluruh negara sedang melaksanakan program Skills for Life, kemahiran hidup, bertujuan untuk menyediakan peluang latihan kemahiran asas menggunakan peralatan dan kemudahan sedia ada serta kepakaran tenaga pengajar ILKBS seperti kursus-kursus memasak, solidkan gunting rambut dan akan dikembangkan lagi kepada kemahiran-kemahiran kehidupan yang lain. Kementerian turut menawarkan 200 kursus atau latihan jangka pendek kepada belia melalui program Start at You, Bootcamp, Skill for Life, TVETpreneur Makerspace dan Incubator. Kementerian Pengangkutan sedang berbincang dengan syarikat-syarikat e-hailing untuk melaksanakan perkhidmatan perkongsian kenderaan. Menterinya Anthony Loke berkata cadangan itu bagi menurunkan kadar tambang untuk pengguna.
Kementerian Pengangkutan sedang berbincang dengan pihak syarikat-syarikat e-hailing dan saya telah pun meminta pihak agensi pengangkutan awam darat untuk membenarkan juga konsep ride sharing, iaitu kereta-kereta e-hailing ini bukannya hanya boleh mengambil satu penumpang, mungkin mereka boleh share dan itu secara langsungnya akan menurunkan kadar tambang untuk pengguna-pengguna e-hailing. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kumpulan prasarana sedang melaksanakan projek perintis untuk menggunakan perkhidmatan van hailing dengan harga berpatutan iaitu RM1 bagi setiap kali perkhidmatan. Van tersebut boleh digunakan sebagai pengantara rumah-rumah kediaman dengan stesen-stesen perkhidmatan awam. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan akan meneliti semula kadar yuran penyelenggaraan kediaman bagi perumahan strata terutama di kawasan bandar dan ia susulan terdapat aduan berhubung caj yang dikenakan kepada pemilik adalah terlalu tinggi. Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata Badan Pengurusan Bersama JMB dan Perbadanan Pengurusan MC bertanggungjawab dalam perkara ini di bawah Seksyen 86 Akta Pengurusan Strata 2013. Masalah yang dihadapi oleh pihak KPKT juga apabila sekiranya pengurusan itu tidak dilaksanakan dengan baik, terutamanya dari segi maintenance dan sebagainya, pihak kementerian ada juga dari segi tabung, penyelenggaraan dan sebagainya lah. Cuma pandangan daripada Yang Berhormat Jelembu itu saya akan minta agar pihak kementerian telitilah. Sama ada cadangan untuk menetapkan harga shilling itu wajar dipertimbangkan. Pelbagai langkah diambil kerajaan bagi menambah baik ekosistem pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dan ia termasuk mengelakkan pertindihan dan pembaziran dalam pelaksanaan program TVET. Juruterus Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud memaklumkan keputusan dipersetujui Jemaah Menteri menerusi mesyuarat Majlis TVET Negara 7 Februari lalu. Ini termasuk usaha untuk memutamatkan 10 memorandum perjanjian bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta meliputi bidang-bidang latihan TVET melibatkan kementerian-kementerian berkaitan. Menerusi inisiatif ini, GLC dan syarikat swasta yang dikenal pasti akan terlibat dalam pelaksanaan program TVET merangkumi skop pembangunan kurikulum dan latihan dan bahan latihan, sumbangan dan perkongsian peralatan serta kemudahan, khidmat kepakaran dan pembiayaan program latihan. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih melalui portal berita rtm.gov.my dan yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.